Hai, Assalamualaikum. Selamat petang, salam sejahtera semua. Harapnya semua sihat walafiat insya-Allah. Hari ini anda bersama saya Hawa Rizwana Rizwan dalam program Hello Doktor. Untuk siaran hari ini 24 Julai 2022. Apa khabar semuanya? Harapnya baik-baik saja. Kalau di Lembah Kelang ni hujan lebat sikit petang ni, tapi harapnya keadaan semua okey-okey saja. Jadi kepada anda yang mungkin berada di kawasan yang cenderung untuk mengalami banjir, harap membuat persediaan ya. Okey, dan apa pun hari ini di Hello Doktor kita akan membawakan satu topik. Jadi kita nakkan tumpuan khususnya kepada para ibu bapa kerana hari ini kita akan bincangkan tentang disleksia. Mungkin ada dalam kalangan anda pertama kali mendengar disleksia. Jadi secara amnya disleksia ini merupakan satu cabaran ataupun masalah pembelajaran. Ada yang sukar untuk membaca dan inilah yang membuatkan ada sebilangan kanak-kanak apabila berada di sekolah lambat untuk membaca, mengalami kesukaran dan itu mungkin antara tanda-tanda disleksia. Jadi hari ini kita nak tahu apa antara tandanya jika sudah didiagnos dengan disleksia, apa pula rawatannya dan apa pula masa depan mereka yang sah mengalami disleksia ini. Jadi, jika anda mempunyai apa jua persoalan ataupun perkongsian yang ingin dikongsikan di Hello Doktor ataupun nak tanyakan kepada doktor yang bersama kita pada hari ini, boleh telefon kami 0377261603 ataupun boleh terus ke Facebook Hello Doktor TV3. Terus tanya di ruangan komen, okey? Baik, sebelum saya memperkenalkan tetamu yang akan menemani saya di studio pada hari ini, jom sama-sama kita saksikan satu bikisan ataupun satu laporan tentang orang-orang terkenal yang mengalami disleksia. Individu yang mengalami disleksia pada awalnya sering disalah anggap sebagai kurang cerdik atau malas akibat kesukaran yang mereka hadapi dalam pembelajaran seperti membaca dan menulis. Namun pada hakikatnya, mereka memiliki IQ yang sama atau lebih tinggi berbanding dengan golongan seusianya. Tanpa disangka, terdapat beberapa individu terkenal di Malaysia yang sebenarnya mengalami disleksia. Antaranya ialah Kapten James Anthony Tan, juruterbang yang pernah mencipta rekod dunia pada tahun 2013. Dengan usia yang baru mencecah 21 tahun pada ketika itu, dia berjaya menjadi juruterbang termuda yang terbang secara solo ke seluruh dunia melalui 21 negara dalam tempoh 50 hari. Vince Lau, seorang pelukis berbakat besar yang telah mengubah disleksia kepada kreativitinya menjadi sebuah karya seni. Dengan hanya menggunakan garis bercampur, dia mampu mengubahnya menjadi sebuah potret yang menceritakan kisah tersembunyi. Selain itu, terdapat juga beberapa figura hebat dan berjaya di dunia yang turut mengalami disleksia. Antaranya Alexander Graham Bell, Steve Jobs, Bill Gates dan Tom Cruise. Okey, itu nama yang cukup terkenal sekali dan rupa-rupanya mereka mengidap ataupun mengalami disleksia. Jadi jangan risau, hari ini kita akan bersama dengan seorang tetamu, seorang doktor yang akan memperjelaskan segalanya tentang disleksia. Pasti ada rawatan, pasti ada terapi yang boleh membantu. Oleh itu terus saya memperkenalkan tetamu kita pada hari ini, Dr. Charlotte Jane Joseph, pakar perkembangan kanak-kanak Hospital Tuanku Azizah Kuala Lumpur. Terima kasih doktor bersama kita pada hari ini, hari Ahad ni. Terima kasih Hawa untuk mengundang saya pada petang ini. Terima kasih doktor. Okey, dan difahamkan rupanya ada 6 saja pakar perkembangan kanak-kanak di Malaysia. Jadi terima kasihlah luangkan masa bersama kami dan kita ambil peluang ni kalau ada apa-apa soalan ataupun perkongsian boleh terus telefon kami 0377261603 ataupun kalau malu nak telefon boleh komen di Facebook Hello Doktor TV3. InsyaAllah kalau soalan bersesuaian kita akan bertanyakan kepada doktor. Okey doktor, mungkin pada awal ni kita nak tahu dululah secara amnya tentang disleksia. Okay. So disleksia ni adalah satu pembelajaran yang spesifik ataupun khusus daripada segi kemahiran membaca. So ini secara tidak langsung mengakibatkan kanak-kanak tu susah membaca dengan lancar dan akan menjejaskan kefahaman mereka. Now, ada ibu bapa yang ingat disleksia tu adalah satu penyakit. So ianya bukan satu penyakit.
Ya, ia adalah kesukaran dalam untuk belajar dalam membaca, walaupun kanak itu diajar secara konvensional, mempunyai kecerdasan yang cukup dan diberi peluang sosio budaya. Disleksia ni merangkumi masalah dalam pengejaan, menggunakan fonologi iaitu manipulasi bunyi, dan juga tindak balas visual pintas iaitu rapid naming sequence. So, seperti masalah pembelajaran yang lain, untuk mengenal pasti kanak-kanak yang ada disleksia mungkin amat sukar sebab dia bukanlah masalah fizikal. Ya, dia adalah disebabkan oleh masalah proses kognitif yang tertentu. Okey, maksudnya doktor, kalau mereka yang mengidap disleksia ni, apa yang mereka nampak sebenarnya sampai susah sangat nak membaca tu? Okay. So, nombor satu adalah membaca. Tetapi bukan sahaja membaca, tetapi mungkin lebih daripada itu, iaitu masalah untuk mengira dan untuk mengeja. Tetapi secara fizikal adalah normal. Okey. Ya. So, secara umum dia lebih ketara bila masuk ke darjah 1. Dan kesukaran untuk menguasai membaca, menulis dan juga untuk mengeja, yang 3M tu, dan juga membaca, untuk menulis, mengira. Ya. Okey. Okey. Jadi ini secara tidak langsung boleh mengakibatkan dia terjejas secara keseluruhan dalam akademik dia. So tadi apa yang boleh kita nampak bergantung kepada umur dia. Oh, macam contohlah doktor, kalau kita tengok A seperti biasa, B seperti biasa, adakah mereka ni nampak hurufnya terbalik ke bagaimana? Okey. So kalau yang untuk lagi muda, yang belum pandai lagi, umur 3 tahun, 4 tahun. Tak pandai nak jelaskan, explain lagi maksudnya. Dia punya tanda is, nombor 1, dia suka untuk kenal huruf. Okey. Mungkin huruf terbalik, tetapi itu sahaja salah tanggapan sebab huruf terbalik mungkin biasa untuk budak sampai umur 7 tahun. So itu sahaja nak cakap nak diagnose disleksia itu tak cukup. Okey. Kalau kanak-kanak tu masuk ke sekolah darjah 1, dia lebih ketara sebab kanak-kanak tu boleh menulis. So boleh nampak dia punya tulisannya tidak teratur, dia punya abjad terbalik, dia punya spacing tu tak sekata, tak teratur dan sebagainya. Okey, baik. Banyak lagi yang kita nak tahu, antaranya tentang tahap kesedaran di Malaysia sejauh mana dan tentang jenis-jenis disleksia, dan itu kita akan tanyakan kepada doktor selepas ini. Ya. Jadi sebelum itu kita berehat dulu seketika. Kembali lagi sampai sini. Tapi sebelum itu nampaknya sudah ada soalan di Facebook Hello Doktor dari Fadli Azam. Adakah individu yang mengalami disleksia ini dikategorikan sebagai OKU ataupun orang kurang upaya? Jadi ini juga akan dijawab oleh Dr. Charlotte selepas ini. Kembali lagi selepas ini. Bertemu kembali di Hello Doktor TV3. Kepada anda yang baru saja menonton, hari ini kita akan bersembang-sembang, kita akan berbincang, nak faham lebih lanjut tentang disleksia. Pastinya ia merupakan satu masalah pembelajaran yang kerap berlaku, tapi jangan bimbang, ada terapi, ada rawatannya. Ramai pun orang terkenal yang mengidap disleksia, namun mereka cukup berjaya sekali. Okey, sebelum kita nak tahu Dr. Charlotte tentang jenis-jenis disleksia, kita nak minta tolong doktor jawab dulu soalan di Facebook kami dari Fadli Azam yang bertanyakan tentang individu yang mengalami disleksia. Adakah mereka ni dikategorikan sebagai orang kurang upaya, doktor? So di Malaysia, individu yang disahkan disleksia boleh pohon untuk kad OKU daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. Dan sebab mereka perlukan pendekatan program yang khusus. Okey. Jadi yang Jabatan Pendidikan Negeri pun akan menjadikan kelas pemulihan. Okey. Ya, so di bawah seliaan Jabatan Pendidikan Negeri, dan mereka juga akan menerima allowance. Jadi maksudnya doktor, kalau mereka mengidap disleksia, adakah boleh dikategorikan sebagai OKU ataupun ikut spektrum ataupun jenis-jenis tertentu? Boleh dikategorikan sebagai OKU sebab ada satu kategori di bawah masalah pelajaran. So dekat borang yang orang kurang upaya, ada banyak dia punya sub. Okay, seperti untuk masalah fizikal, okay, masalah penglihatan. So ada satu subkategori di bawah
masalah pembelajaran. Di bawah masalah pembelajaran kita ada global developmental delay, kita ada masalah autisma dan juga masalah pembelajaran spesifik. Okey, baik doktor. Ya. Okey doktor, kalau di Malaysia ni adakah disleksia satu perkara yang biasa? Kita nak tahu tentang statistik di Malaysia dulu doktor. Okey. So di Malaysia buat masa ni tiada statistik yang sedia ada. Tetapi kalau ikutkan Persatuan Disleksia Antarabangsa, penduduk yang untuk antarabangsa 15 hingga 20% penduduk ada disleksia. Okey. Di kalangan kanak-kanak pula insiden dia 4 hingga 8%. Ini bermaksud kalau ada kelas yang ada 30 murid, mungkin 2 atau 3 daripada kanak-kanak tersebut ada disleksia. Okey, itu yang kita risaukan sebab kalau boleh tak naklah 2 walaupun 2 atau 3 saja dalam 40 satu kelas kan, kita tak nak mereka ketinggalan. Jadi nak tahulah awal-awal ni jenis-jenis disleksia doktor, sebab tadi doktor sebutkan untuk dikategorikan sebagai OKU pun ada jenis-jenisnya juga kan. Perbezaan jenis-jenis disleksia ni doktor. So jenis disleksia yang paling kerap adalah phonologic dyslexia ataupun disleksia fonologi. Okey. Fonologi adalah bunyi untuk bahasa. Okey. So kanak-kanak tersebut yang disleksia tak boleh dekod perkataan tersebut. Maksudnya kalau cat, so you kena decode is at. So mereka tak boleh decode dan mereka akan nampak perkataan itu seperti tag dan bukan cat. So itu fonologi disleksia. Satu lagi adalah visual disleksia, di mana apa yang mereka lihat mereka tak boleh nampak seperti perkataan. Okey, and kurang tak boleh dapat mengingat balik apa yang mereka baca. So itu adalah visual disleksia. Maksudnya ataupun dia boleh baca? Abjad tu nampak bentuk lain. Okey. Okey, itu visual. Dan kita ada mixed disleksia, iaitu dua-dua phonological dan juga visual disleksia. Dan juga ada lain-lain seperti rapid naming sequence disleksia dan lain-lain. So ada beberapa jenis disleksia dan juga ada campuran juga mixed phonological sikit dan juga visual disleksia. Okey, baik. Yang kebiasaannya mana doktor? Is phonological yang paling kerap. Yang iaitu tak boleh tak boleh pecahkan bunyi kepada bunyi asasnya. Oh, okey, baik. Pastinya ada banyak lagi persoalan setelah mendengarkan jenis-jenis disleksia daripada doktor seperti tadi. Tapi sebelum itu, ada rakan selebriti kita ni ada soalan juga nak ditanya kepada Dr. Charlotte. Hello doktor, saya Sean Lee. Saya nak tanya, adakah simptom seperti cepat lupa dan tidak fokus merupakan ciri-ciri disleksia? Okey, itu soalan daripada Sean Lee, cepat lupa dan tak boleh nak fokus. Adakah itu ciri-ciri disleksia? Okey, so terima kasih untuk soalan tu. So kalau kanak-kanak disleksia, kalau pergi kat sekolah, dia mesti ada penumpuan kepada papan hitam. Okey, so mereka struggle sangat untuk faham apa yang cikgu ajar, sebab seperti saya bagi tahu, nombor satu, bila mereka membaca, mereka tak boleh tengok ada visual disleksia, tengok dia punya abjad seperti lain. Bila mereka mendapat kesusahan dekat sekolah dan tidak mahir seperti budak-budak lain, daya tumpuan mereka adalah kurang. Dan juga ada setengah juga dapat hyperaktif lah ataupun ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. So kepada soalan tu, mereka boleh mendapat kurang penumpuan. Itu antara cirinya lah, ya doktor. Doktor, kalau selain daripada huruf dan juga nombor, kalau gambar ke apa, ada masalah juga ke untuk orang disleksia? So mereka ada visual perception. So itu yang saya bagi tahu tadi, ada dua, phonological dengan visual. So mungkin mereka tak boleh visual spatial, tak boleh seperti gambar yang ditunjukkannya. So tak boleh agak dia punya bentuk macam mana dan sebagainya. Okey. Dan mungkin ada dalam kalangan ibu bapa juga ada anak-anak kecil, kau boleh nak detect di peringkat awal. Mungkin ada cara-cara untuk mereka nak tahu sebelum nak hantar ke sekolah lah kan, sebelum nak masuk darjah 1 umur 6 tahun, nak tahu apa ciri-ciri awal untuk nak detect seseorang tu ataupun anak mereka mengidap disleksia. So yang paling kerap is phonological. Phonological berkaitan dengan membaca. So seperti yang saya dah bagi contoh, yang paling simple is the cat. So bila you bagi cat, dia akan baca seperti tag dan sebagainya. Is terbalik.
So itu yang paling senang. Nombor 2, kalau dekat tadika dia suka untuk permainan berirama. Alright. Dan dekat sekolah kalau daripada segi tulisannya seperti yang kita dah cakap, tukar balik B dengan D, P dengan Q, ataupun campur adukkan huruf besar dengan huruf kecil, spacing tak bagus dan sebagainya. So ada banyak ciri-ciri daripada situ. Ya. Okey, dan doktor, bila ada itu masalah kognitif kan doktor, Betul. ada kaitan ataupun tidak dengan autism? Sebab mungkin kalau autism ni ada masalah fokus juga. Jadi ada kaitan ataupun tidak kedua-duanya? Okay. So autism is satu keadaan yang lain. Apa bezanya? So autism adalah satu masalah dalam kecelaruan perkembangan kanak-kanak yang ditentukan oleh ciri-ciri yang sangat spesifik, iaitu mereka mempunyai masalah berkomunikasi dan interaksi dengan orang lain dan juga lambat bercakap. Okey. Tetapi kanak-kanak disleksia is lebih kepada masalah membaca dan juga ada segelintir yang ada masalah mengira, mengeja dan sebagainya. Tetapi mereka tidak ada masalah untuk berkomunikasi atau social interaksi dengan orang lain. So itu beza dia. Tetapi kedua-dua pun diagnosis ni adalah untuk sehayat hidup dan memerlukan ibu bapa ataupun cikgu peka pada peringkat awal supaya mereka mendapat intervensi pada tahap yang awal. Dan itulah kunci kejayaan mereka kalau dapat intervensi awal. Kalau kedua-dua autisma atau disleksia dikenal pasti pada umur yang lagi lambat, mungkin 7 tahun, 8 tahun, mungkin kejayaannya tak seperti kalau dikenal pasti pada peringkat yang awal. Ya, maksudnya kena selalu pantau, kena selalu masuk campur. Doktor, sebelum itu saya tengok satu perkongsian satu video ni lah, ada seorang selebriti luar negara, Mel B. Usianya dah lanjut lah. Baru dapat tahu, baru didiagnos dengan disleksia. Kenapa bukan sebelum itu lagi? Adakah macam kita boleh didiagnos setelah usia semakin dewasa saja? Okey. So seperti yang saya dah terangkan tadi, kalau kita peka, kita actually boleh diagnose disleksia pada umur-umur 3 tahun, 4 tahun. Bila didapat mereka dah kesukaran membaca. Okey, 6 tahun tengok cara penulisan mereka. Sebelum ni kita biasa tengok budak ni dilabel sebagai malas. Okey, tak nak tulis dengan teratur ataupun ada masalah intelektual, memang dia tidak minat, tidak ada motivasi. Alright. Dan disleksia tu ada banyak jenis. Dia ada ringan, ada sederhana yang ketara. So yang senang didiagnosis adalah disleksia yang ketara ataupun sederhana. Kalau ada disleksia yang ringan, kita boleh juga miss dan kadang-kala didiagnos pada peringkat yang lagi masa dia masuk kerja ke umur 30 tahun ke masa tu. Okey, maksudnya sebab kesedaran tu tak sampai lagi. Betul, ya. Tapi bila doktor katakan dilabel sebagai pemalas dan sebagainya, dah bagi kesan emosi, psikologi pula dekat budak-budak tu kan. Betul. Dan sebelum kita ke arah tu, di Facebook kita ada soalan dari Aidil Roslan. Macam mana diagnosis disleksia dibuat? Adakah semua lambat bertutur dan lambat mengeja itu disleksia? Okey, so diagnosis untuk disleksia mesti dibuat oleh clinical psychologist. Alright. Dan di Malaysia kita ada Persatuan Disleksia Malaysia. Ditubuhkan di tahun 1995 dan pada permulaannya Persatuan Disleksia Malaysia dikenali sebagai Persatuan Kesukaran Pembelajaran Spesifik. Tapi dalam 2008 persatuan tukar namanya kepada Persatuan Disleksia Malaysia. So mereka pun menawarkan penilaian untuk disleksia, dan kalau kanak-kanak tu memang ada disleksia, dekat Persatuan Disleksia Malaysia pun mereka ada menawarkan intervensi. So siapakah yang membuat penilaian ni? It is
ahli clinical psychologist. So dekat Persatuan Disleksia Malaysia, mereka ada developmental psychologist yang akan buat penilaian tersebut. Maksudnya tak semestinya lambat membaca, lambat nak pick up huruf-huruf, tak semestinya boleh terus didiagnose disleksia. Ada rawatan-rawatan, ada proses-proses tertentu sebelum didiagnose. Ya. Okey, baik. Selepas ini kita nak tahu pula doktor tentang puncanya. Mungkin ada persoalan kenapa boleh jadi disleksia ni, adakah disebabkan oleh keturunan dan sebagainya. Sebuah persoalan ini akan doktor jawab selepas ini di Hello Doktor TV3. Kita berehat dulu. Terima kasih kerana terus setia bersama TV3 bersama dengan Hello Doktor, dan hari ini untuk terus kita bincangkan tentang disleksia ya, Dr. Charlotte, dan sebentar tadi doktor pun dah kongsikan macam mana ataupun apa antara ciri-ciri mereka yang mengalami disleksia, dan pasti persoalan seterusnya tentang punca, apa sebabnya ada kanak-kanak ni susah nak membaca ataupun mengalami disleksia. Tapi sebelum tu doktor nak sambung jawab persoalan tadi kan, adakah kesukaran untuk bercakap ataupun membaca pun kesukaran untuk bercakap juga merupakan disleksia, doktor? Sebab disleksia hanyalah dia masalah pembelajaran spesifik. Okay? So bukan semua yang lambat bertutur dan lambat mengeja itu disleksia, sebab dia adalah sebahagian. Lambat bertutur dan lambat mengeja mungkin ada masalah untuk penglihatan, pendengaran, ataupun dia adalah sebahagian daripada masalah pembelajaran yang lagi besar. Okay. So bukan semua yang lambat bertutur ataupun mengeja itu disleksia. Ada sebab-sebab yang lain juga. Kena tengok ciri-cirinya pun berbeza ya, doktor. Okey, puncanya doktor, adakah kelahiran pramatang antara puncanya juga? Keturunan mungkin? So disleksia sampai hari ini tak ada satu sebab yang menyebabkan disleksia. Namun demikian, kajian yang terkini menunjukkan disleksia disebabkan oleh masalah yang dekat neurobiologi dia. Okay. Cara mereka perceive, visual perception untuk abjad dan sebagainya. So itu adalah satu, neurobiologi. Nombor dua, ada juga kajian yang menunjukkan dia mungkin keturunan. So mungkin saudara mara dia ataupun datuk, nenek masa kecil akan bercerita tidak suka membaca masa dekat sekolah, tidak suka pergi sekolah. So itu mungkin satu punca. Dan kajian yang terkini mungkin diwarisi mengikut jin. So pada masa ni ada kajian genetik yang menunjukkan ada jin-jin yang tertentu yang berkaitan dengan disleksia. Jadi probabilitinya doktor, contoh kalau seseorang tu mengidap disleksia, keturunannya untuk mengidap disleksia tinggi juga? Ada lebih tinggi daripada golongan masyarakat yang lain. Okey, dan pasti ada rawatan tertentu sebab kita dah tengok ramai yang berjaya walaupun mengidap disleksia. Dan biasanya rawatannya bagaimana, doktor? Sebab saya tengok mereka yang mengalami disleksia bakat pun luar biasa juga. So jadi rawatan seperti saya dah bagi tahu, kunci kejayaan untuk mengenal pasti disleksia pada peringkat yang awal, dan sebab mereka memerlukan pendekatan pembelajaran yang khusus dengan cikgu yang terlatih dengan disleksia. So dekat sekolah, apa yang kita biasa bagi is memberi mereka lebih masa dalam nak habiskan ujian. Dan mereka ada masalah membaca, so mereka boleh menyediakan audio tape masa exam, video ataupun reader. Reader tu adalah yang seorang yang akan bacakan soalan untuk mereka. So ini adalah yang kita boleh bagi support untuk mereka dekat sekolah. Walau tetapi kita juga kena include cara pulih kerja. Mereka mengambil peranan yang besar. Contoh, doktor? So kanak-kanak yang ada disleksia, so mereka memerlukan pendekatan yang khas, yang dipanggil the Orton Gillingham method, yang menggunakan multisensory, iaitu see it, hear it, do it and speak it. So apa yang mereka buat adalah seperti contoh, mereka boleh buat dalam pasir, mereka boleh buat A. So mereka see it, mereka do it. Cakap A,
and mereka speak it. So itu adalah kaedah multisensory. Selain daripada tu, ibu bapa dan guru mesti bekerjasama. Ya, right? Itu saya setuju, Doktor. Ya, mesti bekerjasama. Kanak-kanak saya bolehkah masuk ke aliran perdana ataupun inklusif atau integrasi. So seperti saya ceritakan tadi, ada banyak tahap. Kita ada yang ringan, sederhana dan ketara. Nombor 3, yang sokongan tu mesti selalu ada sebab dia adalah satu diagnosis untuk sehayat hidup. So mesti memberi sokongan kepada mereka. Ya, betul. Sebab bagi saya mereka yang mengalami disleksia yang berjaya overcome, mengharunginya, berjaya cukup mengagumkan sekali. Sebab kita ni yang rabun, yang tak nampak jauh pun kita dah rasa tekanannya, Doktor. Betul. Apatah lagi orang baca elok sempurna, kita baca apa yang kita lihat tu berbeza, tekanannya luar biasa. Okey, Doktor, kita ada seorang pemanggil. Azian Saufi. Hello, Assalamualaikum. Ya, halo, salam. Ya, dari mana tu? Saya Azian Saufi daripada Banting, Selangor. Okey. Okey, saya nak tanya doktor, berkenaan dengan anak saya ni, masa dia kata darjah 1, 2, 3 tu dia memang lambat membaca. Tapi dia bercakap semua macam biasa, macam normal. Tapi dia macam kurang fokus semua dalam kelas lah. Lepas tu sampai dia darjah 6 ni, dia membaca tu masih macam ada 20 ke 30% kurang lancar daripada rakan-rakan seumur dia. Dan dia kurang fokus tu masih lagi sampai sekarang lah. Kalau kita suruh ambil apa-apa ke, dia memang tak boleh ambil dengan betul. Tapi kalau tengok dia normal lah. Dia bercakap semua normal lah. Tapi dari segi pelajaran dia ke apa, memang dia macam lambat tangkap macam tu. Jadi apa nak tahu, adakah itu disleksia ya? Adakah dia ada adakah dia antara budak-budak disleksia ni, anak-anak disleksia ni? Sekarang dah darjah 6 lah ya? Okey, baik. Terima kasih Puan Azian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. So daripada apa yang Puan ceritakan tadi, mungkin ada ciri-ciri disleksia sebab susah membaca, mengira dan sebagainya. Tetapi saya dah terangkan tadi bahawa disleksia ni adalah pembelajaran yang spesifik dan perlukan penilaian yang lebih teliti daripada clinical psychologist ataupun mungkin cikgu yang dilatih dalam masalah pembelajaran. Dia mungkin disleksia, mungkin bukan disleksia. So susah saya untuk memberi pendapat saya dengan hanya maklumat yang diberi yang tu. Sebab ada proses-prosesnya, ada beberapa test ataupun ujian yang akan dilakukan juga ya, Doktor. Okey, sekarang ini pula kita nak kongsikan kepada anda seorang selebriti yang cukup dikenali sekali dan beliau didiagnos dengan disleksia. Siapakah beliau? Jom kita saksikan. Saya dapat tahu daripada isteri saya, dia perasan beberapa benda. Dia seorang bekas guru. Pada masa itu dia masih mengajar dan dia memang dilatih untuk mengesan benda-benda macam ni. Jadi satu hari tu dia cakap, "I rasa you ada disleksia." So dia kata, "You ada keadaan pernah jadi macam ni." Saya kata, "Semua pernah." Dia kata, "You ada disleksia lah ni. You should pergi test." Kan, sebab dia bukannya seorang profesional, dia cuma dilatih. Jadi saya pergi ke satu ujian dan memang disahkan saya disleksia lah, saya mengidap disleksia. Biasanya dalam satu perkataan tu, kalau ada huruf-huruf yang bentuknya seakan sama, kan, antaranya ialah D, P, Q, C dengan N. Kan, jadi kalau ada banyak yang sama tu, biasanya saya nampak macam abjad itu bertukar-tukar tempat. Jadi kita tahu kalau kita ada abjad ni, dia kadang-kadang lain tempat dia boleh memberi makna yang lain. Perkataan tu jadi makna yang lain. Kan, sebab tu bila saya baca tu, saya selalu kena tak boleh lupa, saya kena pegang pada konteks apa yang saya baca. Kalau buku teks biologi tu kan, takkan dia ada perkataan-perkataan sastra misalnya. Perkataan apa? Biasanya bahasa digunakan tu bahasa saintifik. Dalam Quran ni memang banyak perkataan. Kan, jadi kalau masa rakaman tu kalau baca, dia kadang-kadang mengelirukan.
kan, dia mengelirukan. Jadi untuk saya biasanya bila saya dah tulis tu saya hafal. Jadi kalau orang lain biasanya bila dia merakam, kita boleh tanya kawan-kawan artis kan, kalau merakam dia ada kertas lirik tu, saya tak ada biasanya. Saya hafal, dan untuk saya tu satu cara yang lagi produktif lah. Semua laju pasal baju kat Instagram. Bima 3 liter, kopi mahal kena hipster. Bukan pengliput lara tapi telegebang militita. Untuk saya, dia bukan satu kekurangan. Apabila saya tahu benda tu, saya tahu saya ada keadaan macam ini, saya dah adaptasi dah, saya dah belajar. Dan kalau setakat nak baca di peranti ni, dia ada satu font, satu font yang khas, direka khas untuk orang disleksia kan, dan dia sangat menolong lah. Jadi saya memang download font tu dalam phone saya, saya ada satu buku elektronik macam e-reader kan, saya guna font tu, dan font tu sangat menolong sebenarnya. Saya rasa kalau sebagai ibu bapa ni, sebagai tanggungjawab kita ialah tahu sifat ingin tahu tu. Anak sulung saya mengidap disleksia juga, dan macam saya selalu cakap kat dia, awak punya mata ni special. Awak punya mata ni lain daripada yang lain. Jadi awak boleh nampak benda orang lain tak nampak. Dan kalau disleksia, jangan takut, ada banyak cara atau persatuan orang, dan juga font tadi yang saya cerita pun, itu cara-cara untuk menolong orang yang mengidap disleksia ni. Ada sebab atau kelebihan diorang dalam masyarakat kita secara amnya. Jadi jangan lihatnya sebagai satu kekurangan. Dia satu kelainan, dan kelainan tu boleh menjadi satu kekuatan jika kita ubah cara kita melihat kelainan tersebut. Itu dia ultimate seorang rapper, seorang penyanyi yang cukup berjaya sekali dan menjadikan disleksia ni sebagai satu kelebihan, satu keistimewaan, dan pastinya bukan penghalang. Dan doktor, seperti tadi kalau kita lihat ultimate, dia latih diri beliau dengan menghafal apa yang dibaca. Adakah itu antara yang dilakukan dalam rawatan mereka mengidap disleksia juga, doktor? Okey, so dalam seperti saya dah bagi tahu yang kaedah yang multisensory, one to one, ya. Dan ini adalah mereka belajar cara ini untuk compensate. So nak sesuaikan diri. So apakah matlamat kita, ya, kalau kita bagi intervensi awal, jadi mereka boleh mengenal pasti saya ada masalah disleksia dan apa yang saya boleh buat untuk menyesuaikan diri ataupun membelajar strategi-strategi supaya saya membantu saya dalam bidang akademik dan juga untuk peribadi. Sebab kalau suka membaca dan juga untuk bergaul dengan seseorang, dia akan mengakibatkan masalah peribadi. Betul, doktor. Macam dalam kelas contohnya, lambat membaca, takut kena buli dengan kawan-kawan, rasa tertekan dan sebagainya, doktor. Ya. So kanak-kanak kalau pergi kat sekolah, kalau mereka tengok kanak-kanak lain yang mereka punya prestasi itu lebih baik daripada mereka, mereka pun rasa diri sendiri dipulaukan, okay? Dan mereka akan dapat kemurungan dan susah nak menyesuaikan dengan budak-budak lain. So pada masa dulu, sebelum tidak ada kesedaran tentang disleksia, seperti saya cakap, kanak-kanak ni kadang-kadang diberi label sebagai malas, tak pandai. Ya, dan tidak ingin mengetahui. Jadi doktor, apa lagi macam kesan-kesan lain kan, sebab kita dah menjurus ke arah kesan psikologi, emosi, kalau tak dikesan dari awal disleksia ni, doktor. Seperti saya terangkan tadi, masalah pembacaan, daripada itu yang memang yang kita boleh dampaklah. Tapi yang lebih teliti itu ahli psikologis boleh buat penilaian yang lebih. Tetapi pada asasnya adalah dia punya masalah fonologi. Kalau you bagi perkataan, dia tak boleh pecahkan perkataan tu kepada bunyi asasnya, seperti contoh yang saya sudah memberi, dan daripada penulisan. So itu secara asasnya. Kalau lebih-lebih tu, kita ada penilaian yang lebih teliti. Okey. Dan untuk kita nak faham lagi tentang rawatan yang dilalui oleh mereka yang telah didiagnos oleh doktor, mereka yang sah mengidap disleksia, jom kita saksikan bingkisan ataupun laporan ini. Saya mula menyediakan program ini
pada tahun 1996. Jadi semasa selepas saya membina program ni, saya buat percubaan kepada 8 orang anak-anak kita lah. Tetapi anak tu bukan sahaja disleksia. Ada yang Down syndrome, ada yang autisma, ada yang cerebral palsy, ada yang juga orang kata slow learner. Sekarang ni kita ada 2 sesi dan ratio seorang guru adalah seorang guru mengajar hanya 5 atau 6 orang murid. Kita tak boleh mengambil masa yang lama. Setengah ibu bapa ada bertanya kan kenapa tak program tu daripada pagi sampai petang. Sebenarnya kanak-kanak di sesi tak boleh belajar lama. Dia orang cepat bosan. Tetapi juga program kita ni hanya kita jalankan setiap murid hanya 3 bulan saja. Jadi itu sebab saya katakan kita gunakan satu papan abjad sebenarnya bila kita mengajar. Pencapaian murid tu kalau dia sebenarnya bila dah 3 bulan tu ada yang boleh mencapai ke tahap 95% sebenarnya. Yang kadang-kadang 5% tu adalah kerana dia menghadapi masalah multiple handicap di mana dia mungkin ada ADD, ADHD ataupun mild autism. So pemilihan centers ni very important in terms of kita mesti buat center ni kelihatan very homely lah, very homely and very count and yang buat dia orang kata okay they want to come. So this program bukan saja ada classroom work, di mana kita address issues dengan apa kelemahan budak-budak ni. Kita ada juga activities especially yang very important, brain stimulation. Right? Brain stimulation exercise ni is comprising of physical exercise, art and music. It's actually exercises ni ataupun activities yang kita jalankan di sini setiap hari is basically kita nak increase dia punya focus level, kita nak boost memory dia, kita buat balancing. Bukan saja kita test dia boleh menulis ke, dia boleh mengira ke atau boleh membaca, kita juga akan tengok dia punya reaction throughout the test tu. Because ada budak yang non-disleksi yang tak boleh baca juga. Right? Ada budak yang disleksi of course tak boleh baca, right? So reaction dia bisa kita bagi test tu is totally different from a normal child and a dyslexic child. Baik, itu dia sedikit sebanyak kita dah dapat gambaran apa yang dilakukan antara rawatan ataupun cara-cara terapi untuk membantu kanak-kanak di peringkat awal yang sudah didiagnos dengan disleksia. Baik, doktor, kalau kita tengok tentang kesedaran di Malaysia semakin hari semakin ada dan doktor tengok setakat ni masih cukup lagi ke kesedaran itu dah sampai ke tahap yang memuaskan ataupun banyak lagi benda yang boleh dilakukan untuk bagi kesedaran tentang disleksia? Saya rasa kesedaran tu memang tidak mencukupi. Ibu bapa nombor satu, penjaga utama adalah ibu bapa, right? Dan dekat sekarang kedua-dua ibu bapa pun bekerja, hantar anak ke babysitter. So it is sebab tu adalah satu sebab dia lambat dikenal pasti, sebab babysitter pun takkan bagi feedback, lambat berbaca dan sebagainya. So itu mungkin satu sebab lah dia lambat dikesan. Nombor dua, ibu bapa perlu bekerja dengan guru dan guru tersebut mesti dilatih dalam untuk mengenal disleksia. Sesiapa yang nak bagi diagnosis disleksia ataupun penilaian perlukan latihan. So bukan saja sesiapa saja membagi diagnosis. Seperti saya dah terangkan, diagnosis ni adalah untuk sehayat hidup. So perlu pemerhatian dan penilaian yang teliti. Boleh ke doktor contohnya lah kalau cikgu kan dia tahu secara asasnya saja disleksia. Jadi ditulis perkataan CAT contohnya. Betul. Lepas tu tunjuk okey awak nampak ni apa. Kalau ditunjuk TAC okey. Maksudnya cikgu tu dah tahu, bagi tahu ibu bapa lah contohnya. Dia akan cakap tag.
Dia akan cakap type. Jadi itu antara cara mudah yang boleh cikgu lakukan di sekolah jugalah. Dan juga untuk mengenali tulisan yang seperti saya bagi tahu tadi. Besar dengan kecil campur adukkan. Okey, huruf-huruf terbalik. Tetapi huruf-huruf terbalik sahaja adalah normal sampai umur 7 tahun. So dia ada beberapa peringkat umur, ada beberapa jenis faktor yang mesti ada untuk nak cakap disleksia, bukan saja abjad sahaja ke. Okey, baik. Banyak lagi yang kita nak bincangkan dengan Dr. Charlotte selepas ini. Kembali lagi selepas ini di Hello Doktor TV3. Kita nak teruskan Hello Doktor hari ini dengan perbincangan tentang disleksia, dan kali ini kita nak dapatkan kata-kata semangat daripada Dr. Charlotte kepada ibu bapa khususnya. Dan terima kasih kepada anda yang banyak bertanyakan soalan di Facebook kami. Antara dia kepada Ina Nakim, ada soalan yang ditanya kepada Dr. Charlotte. Katanya anak yang mengalami disleksia masih boleh teruskan pembelajaran mengikut aliran perdana atau perlu mengikut kelas yang ditetapkan. Itu soalan yang diajukan kepada doktor. Okey. So kanak-kanak yang mengalami disleksia ada banyak tahap dia. Dia ringan, sederhana ataupun ketara. So untuk soalan ni adalah lebih baik kalau ibu bapa bekerjasama dengan cikgu-cikgu sekolah untuk menilai di tahap mana kecerdasan mereka. Sebab kita ada kelas aliran perdana, kita ada inklusif, kita juga ada integrasi. So bersama dengan cikgu dan juga ibu bapa, kita boleh dapati mana yang kanak-kanak tersebut paling sesuai untuk dia belajar. Okey, kerjasama antara kedua-dua pihak ini sangat penting supaya mereka dapat meneruskan pembelajaran dan berjaya pastinya. Okey, dan kita ada lagi satu soalan dari Ramizah Razak. Macam mana untuk nasihat ibu bapa jika anak mereka mempunyai ataupun didiagnos disleksia? Kebanyakan ibu bapa tak dapat terima, doktor. Okey, ini mungkin kalau bahasa mudahnya in denial lah. Tak boleh nak terima anak mereka ni sukar untuk belajar. Ya, okey. So terima kasih untuk soalan tu. So memang ada ibu bapa yang tidak dapat menerima, dan saya rasa masalah ni, masalah pembelajaran di Malaysia masih lagi adalah satu stigma. Maksudnya kalau saya menerima anak saya ada masalah pembelajaran, saya tidak boleh membawa dia keluar untuk hari jadi kanak-kanak lain, ataupun kalau ada saudara mara yang umur sebaya dengan dia, so nampak ketara. So saya faham yang kadang-kala ibu bapa ni dia denial sebab stigma dan tak boleh masukkan kanak-kanak tu dalam golongan masyarakat yang lain. Tetapi saya menyuruh kepada ibu bapa dan dengan rancangan ni supaya kesedaran disleksia tu ada. Sebab kalau dikenal pasti pada peringkat awal, kita boleh rancang intervensi pada peringkat awal, dan itulah kunci kejayaan. Sebab umur 5 hingga 6 tahun yang pertama, kita panggil dia sebagai masa yang emas. Kalau apa-apa you nak ajar, mesti untuk 6 tahun yang pertama. Sebelum pergi ke darjah 1. Sebelum pergi ke darjah 1, umur 7 tahun, 8 tahun, nak mengajar balik tu memang susah. So kalau saya berharaplah dengan ni, ibu bapa boleh dapat terima ataupun membaca sikit supaya kita dapat menolong kanak-kanak tu supaya masa depan dia cerah. Doktor, dari tadi saya suka bila doktor selalu tekankan intervensi ataupun campur tangan ibu bapa dan kerjasama dengan cikgu. Okey. Dan kita tahu kanak-kanak ni ialah bila lambat membaca mereka akan rasa ketinggalan. Kita kalau boleh tak nak ada sesiapa pun ketinggalan. Nasihat kepada ibu bapa supaya mereka tak putus asa untuk membesarkan anak-anak yang disleksia ni. Sebabnya sekarang kita dah maju ke depan. Kita ada penilaian yang teliti yang boleh dapat tahu kelebihan kanak-kanak tersebut. Kekurangannya is mungkin masalah membaca, mengira, mengeja. Tapi kita juga nak membina kepada apa yang ada kelebihan kepada kanak-kanak itu. So nombor satu adalah untuk kalau kita dapat menerima diagnosis tu, kita boleh rancang masa depan kanak-kanak tersebut. Dan yang kita tahu ada banyak yang berjaya
Betul? Ya. Yalah, Tom Cruise sebagai seorang pelakon. Betul. Pelakon kita tahu kena hafal skrip dan sebagainya. Pasti ada cara-cara lain, kemahiran ataupun bakat yang berbeza. Ultimate kita tengok sebentar tadi, seorang rapper, penulis lirik lagi. Jadi pasti ada kelebihan masing-masing kan. Dan sepanjang doktor sebagai pakar perkembangan kanak-kanak kan, apa kelebihan ataupun keistimewaan doktor lihat kepada mereka yang mengalami disleksia ni? So disleksia ni memang mereka sangat kreatif. Okay. So ada yang lebih kepada art, seperti yang rapper. Okay. So ada kelebihannya, tetapi setiap kanak-kanak tu dia unik. Okay, bukan satu disleksia sama dengan kanak-kanak seorang lagi yang ada disleksia. So setiapnya ada keunikan sendiri. Dan kalau ibu bapa boleh terima disleksia dan keunikan kanak-kanak yang disleksia yang dapat membaca dengan cara berlain, kanak-kanak tu boleh maju ke depan. Dan kalau mereka dah boleh terima, dah didiagnose dengan disleksia, di mana ataupun tempat yang sepatutnya ibu bapa tempat pertama yang harus mereka pergi, doktor? Cara pulih kerja. So cara pulih kerja ataupun occupational therapist. So mereka akan mengajar macam mana nak menulis, macam mana nak seperti saya cakap, akan menulis tidak teratur dan sebagainya. Dan juga ada segelintir yang berkaitan dengan masalah motor, iaitu pegang pensel tak betul. So ini semua... itu pun kira disleksia juga? So disleksia berkaitan dengan ADHD, Attention Deficit Hyperactivity, juga berkaitan dengan dyspraxia, iaitu masalah motor. Okay. So untuk menangani dua ni, perlu intervensi daripada occupational therapist ataupun cara pulih kerja. Sebab tu dia punya cara penulisan tu tak teratur. Sebab pencil gripnya, cara pegang pensel tu is tak kuat. Okay, so untuk menangani cara tu kita boleh beli pencil grip so that dia boleh menulis dengan lagi baik. Biasanya doktor, kalau rawatan ni berapa tahun, berapa lama? Is bergantung kepada kanak-kanak. Dia tak semestinya sampai dewasa kan? Maksudnya bila dah biasa, dah sesuaikan diri? Ya. Okey. Baik doktor, kita nak tahulah sekarang ini mereka sudah didiagnose dan sebagainya. Bila masa depan mereka bagaimana? Adakah mereka boleh hidup seperti normal, seperti sedia kala? Secara ringkasnya doktor? Okey. So secara ringkasnya, kalau intervensi awal dan bergantung kepada keseriusan disleksia masa didiagnose. So kalau dan diberi intervensi pada permulaannya, mereka boleh berjaya dalam kehidupan. Tetapi kalau yang disleksia serius mungkin perlukan sokongan lebih, tetapi kita punya matlamat supaya mereka boleh mencapai potensi mereka tersendiri. Itu yang paling penting. Tadi doktor cakap kunci kejayaannya ialah campur tangan, intervensi di peringkat awal oleh ibu bapa dan juga guru. Terima kasih banyak-banyak Dr. Charlotte, pakar perkembangan kanak-kanak dari Hospital Tuanku Azizah, Kuala Lumpur, kerana bersama kita pada hari ini. Dan nampaknya Hello Doktor pada hari ini sudah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih atas kesetiaan anda dan minggu depan kita akan kembali pada waktu yang sama. Ini pun perlukan perhatian anda semua. Kita nak sembang-sembang, kita nak bincang tentang stres, tentang tekanan, ya. Baiklah, pada hari ini saya undur diri dulu. Kita jumpa lagi nanti, ya. Assalamualaikum.